Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua anak-anak pelajar cikgu yang cikgu kasih sekalian. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai satu topik dalam reka bentuk teknologi. Tapi sebelum tu, cikgu nak tunjukkan satu video dululah. Jadi mari kita tengok bersama-sama. You know I'm gonna get Okey, berdasarkan video tadi, apa yang kamu dapat lihat? Kita tengok ada satu perbuatan yang di mana orang tu meletakkan skru di dalam satu larutan dan tiba-tiba berasap kan, dan skru tu berubah warna. Jadi itu sebenarnya adalah proses electroplating. Apa itu electroplating? Nanti kita akan belajar. Jadi electroplating adalah salah satu topik dalam tajuk kita pada hari ini, iaitu kemasan model 3D. Kemasan model 3D iaitu dalam konsep elektrostatik dan electroplating. Okey. Untuk hasil pembelajaran, di akhir pembelajaran pelajar akan dapat menyatakan kaedah-kaedah kemasan bagi suatu produk, menyatakan konsep elektrostatik dan electroplating. Nanti di akhir pembelajaran ni kamu semua akan mampu menyatakan kaedah-kaedah dan menyatakan konsep, kedua-dua konsep, jika kamu betul-betul faham. Tapi kalau kamu tidak faham apa yang cikgu terangkan sebentar nanti, kamu boleh bertanya melalui WhatsApp ataupun boleh call, tak kisah, ikut selesa kamu. Okey. Kita akan pergi ke topik yang pertama, subtopik yang pertama, iaitu kemasan. Okey, apa itu kemasan? Kemasan adalah langkah terakhir dalam setiap pembuatan projek ataupun dalam suatu pembuatan produk. Beberapa kaedah kemasan boleh digunakan berdasarkan beberapa faktor seperti jenis bahan, kehendak dan kos. Sebenarnya apa yang cikgu cakapkan di sini, beberapa kaedah kemasan boleh digunakan. Tengok, ada 3 faktor di situ. Sebenarnya ada banyak faktor, tapi cikgu senaraikan 3 faktor ni yang lebih dekatlah dengan kita. Contohnya jenis bahan. Contoh kalau kayu, bahan kemasan apa yang sesuai untuk kita gunakan. Untuk bahagian faktor kehendak, contohnya kalau kehendak kita nak kemas, kita nak guna kaedah kemasan apa. Contoh kita nak gunakan cat pula nak warna apa. Itu mengikut kehendak kita. Dan untuk kos, mengikut kewangan kita. Kalau kita ada duit yang sebegini, barang apa yang kita mampu beli untuk membuat kemasan. Okey. Seterusnya adalah untuk fungsi kemasan, iaitu pertama sekali adalah menambah nilai estetika. Yang kedua adalah kesan warna yang cantik. Ketiga adalah tekstur permukaan yang menarik. Dan keempat adalah melindungi permukaan produk. Okey, keempat-empat fungsi ni sebenarnya ada banyak lagi fungsi, tapi cikgu senaraikan 4 ni. Cikgu boleh beri satu contoh, iaitu contoh kalau kamu nak buat meja kan menggunakan kayu. Ada orang pun menggunakan besi meja, tapi kebiasaannya menggunakan papan kan, ataupun kayu. Takkanlah kita daripada kayu tu kita dah menukang, kita dah jadikan dia bentuk meja, kita nak terus hantar ke kedai ataupun hantar kepada pelanggan macam tu saja. Mestilah kita membuat kemasan, iaitu kita mengecat. Kemasan ni kita fikir satu benda. Kemasan adalah proses mencantikkan bahan. Iaitu pertama sekali dia akan menambahkan nilai estetika. Cikgu dah pernah beritahu nilai estetika tu adalah nilai seni dalam satu-satu produk. Kesan warna yang cantik. Contoh kita buat corak pada meja tu. Ketiga adalah tekstur permukaan yang menarik, iaitu biasanya bila kita sapukan cat ataupun kita buat kemasan pada produk akan menjadi licin. Tak adalah selalunya permukaan papan atau kayu kan kasar. Jadi bila kita nak buat kemasan, kita dah selesaikan kemasan tu, mesti permukaan dia akan jadi licin. Okey, dan keempat adalah melindungi permukaan produk. Kebiasaannya melindungi permukaan produk ni bagi kayu adalah elakkan daripada dimakan anai-anai. Untuk besi kelulik, dia akan elakkan daripada karat. Okey, kaedah kemasan. Okey, kita tengok satu-satu. Pertama sekali adalah sembur. Kedua adalah pelekat. Ketiga adalah sapu. Dan keempat adalah electroplating.
Jadi perkara ni cikgu akan jelaskan di slide yang seterusnya. Jangan risau. Okey, cikgu nak kamu buka muka surat. Muka surat 36 dan 37 untuk bahagian kaedah kemasan ni. Okey. Okey, pertama sekali kaedah kemasan. Okey. Jadual ni cikgu betul-betul ambil daripada buku teks lah. Okey, untuk kaedah kemasan, pertama sekali adalah sembur. Sembur bahan binaan dia adalah kayu, keluli dan plastik. Untuk bahan kemasan adalah cat dan leka. Untuk kaedah kemasan sapu, bahan binaannya adalah kayu dan keluli. Bahan kemasannya adalah cat licau dan shellac. Kaedah kemasan yang ketiga adalah pelekat. Bahan binaan yang digunakan adalah kayu dan MDF. Bahan kemasan adalah pelekat. Dan yang keempat adalah electroplating, iaitu saduran. Bahan binaannya adalah keluli dan bahan kemasannya adalah perak dan emas. Cikgu, apa sebenarnya leka, shellac, MDF ni? Saya tak berapa faham. Jangan risau, cikgu akan terangkan di slide yang seterusnya. Okey, untuk kaedah kemasan sembur. Okey. Seperti mana yang cikgu cakap tadi, bahan binaannya adalah kayu, keluli dan plastik. Bahan kemasan adalah cat dan leka. Alat menyembur kita gunakan mesin penyembur cat ataupun ada juga dijual di kedai berbentuk seperti gambar di atas tu, sebelah kaedah kemasan tu. Ini adalah spray yang dijual kat kedai. Ada kat kedai motor, ada bengkel-bengkel lah kebiasaannya. Dekat DIY pun ada. Okey, untuk leka, tadi kamu tanya kan, leka tu apa? Leka tu, okey, setelah disapu atau disembur, ia akan kering dengan cepat. Ini adalah sifat dia. Selain itu, ia menghasilkan lapisan pelindungan yang tahan lasak dan bahan yang bersifat lusina. Dia clear lah, dia warna clear. Okey. Nama lainnya kalau kamu nak cari di kedai adalah clear spray ataupun warna lusina, tapi biasa dia akan tulis clear lah, CLEAR, clear spray. Bila disembur di bahagian ni, contoh kita dah sembur warna lain. Kalau kita tengok pada bodi motor ni, warna asalnya adalah warna hitam. Dia dilapisi lagi dengan leka ataupun clear spray untuk menjadikan berkilat seperti ni. Okey, seterusnya adalah kaedah kemasan sapu. Okey, untuk sapu, bahan binaannya adalah kayu dan keluli. Untuk bahan kemasan adalah cat licau dan shellac. Dan untuk alatan sapu ni adalah brus cat. Okey, untuk shellac merupakan kemasan yang biasa digunakan pada kayu. Kalau kamu tengok dalam gambar rajah ni, kita dapat lihat perbezaan warna di kawasan permukaan lantai kayu yang disapu dengan shellac dengan yang tidak disapu. Kalau kita tengok, kita dah tahu dah fungsi dia apa. Sebenarnya untuk menaikkan tona kayu ataupun warna kayu tu. Daripada warna pudar macam ni, dia akan jadi berkilat dan lebih kemas. Itu yang lagi penting. Okey, untuk bahan kemasan yang kedua iaitu cat licau. Cat licau ni sebenarnya apa? Cat licau bersifat berkilat dan memberikan permukaan yang licin dan cantik pada produk. Okey, cat licau ni ataupun kata lainnya adalah cat minyak. Cat yang berkilat. Dia selalunya kita gunakan di sekolah untuk tujuan-tujuan menceriakan kawasan sekolah seperti cat tayar ke ataupun cat-cat pagar besi. Kita gunakan cat minyak. Okey, seterusnya adalah kaedah kemasan menggunakan pelekat. Okey. Pertama sekali, bahan binaan dia adalah kayu dan MDF. Bahan kemasannya adalah pelekat. Okey. MDF pula. MDF adalah singkatan bagi medium density fiberboard. Kayu MDF merupakan jenis pembuatan kayu yang terhasil daripada serpihan kayu yang dipadatkan. Sebenarnya kayu MDF ni dia adalah serpihan kayu ataupun habuk-habuk kayu yang baki-baki daripada kesan pemotongan ke ataupun kayu-kayu yang dah lama, dah hancur, dah reput. Jadi dia padatkan sampai jadi satu papan yang baru.
Itulah MDF. Tapi kebiasaannya MDF ni murah, cumanya dia kalau kena air dia akan jadi kembang. Okey, untuk pelekat merupakan kemasan yang dihasilkan daripada kilang dengan pelbagai corak dan warna. Okey, untuk warna kamu boleh tengok di bahagian atas ni ada macam-macam warna. Pelekat, stiker, benda tu lah. Cuma ataupun kamu mungkin kat rumah kamu ada tampal wallpaper pada dinding, itu juga pelekat, itu juga dikirakan kemasan. Kalau kita tengok pada bahagian rak buku ni dipasangkan satu pelekat bercorak papan. Dia macam nampak real sikit lah. Kemasan dia kan nampak cantik, nampak kemas, nampak licin kan. Okey, untuk seterusnya kaedah kemasan, konsep elektrostatik. Ni yang kita tunggu-tunggu tadi, yang awal-awal kita tengok video tadi mengenai konsep elektrostatik sebenarnya. Okey, tajuknya adalah proton dan elektron. Aduh, cikgu, apa proton dan elektron ni? Jangan risau, sebenarnya cikgu saja je letak nama proton dan elektron ni. Bukan kereta proton tu tau. Cikgu akan terangkan proton ni apa. Okey, pertama sekali ialah elektrostatik ialah kajian tentang cas-cas elektrik yang statik. Cas positif dipanggil proton dan cas negatif dipanggil elektron. Okey, geseran akan menyebabkan elektron bergerak dari satu bahan ke bahan yang lain dan akan menyebabkan bahan bercas positif. Contoh situasi seperti gambar di sebelah, rambut menghasilkan cas positif dan melekat pada belon. Okey, cikgu terangkan kat sini. Sebenarnya tak kisahlah badan kita ke barang-barang di sekeliling kita, semua bahan yang ada di dunia ni mempunyai dua cas, iaitu cas positif dan negatif yang dipanggil proton dan elektron. Okey, ini hanya pengetahuan am, tapi kamu kena faham konsep ni. Kenapa dipanggil elektrostatik? Okey, dia punya konsep apabila, contohlah cikgu ambil contoh daripada gambar di sebelah, iaitu rambut dia kenapa boleh melekat pada belon. Sebenarnya bila kita gesekkan atau kita geserkan belon pada rambut, rambut yang digeser tu akan menghasilkan cas positif. Jadi cas positif tu dia akan cari cas negatif pada belon, sebab tu dia melekat. Dia konsep dia sama macam magnet tau. Bila negatif dengan positif dia akan lekat. Kutub yang berlainan dia akan melekat. Kalau magnet kan kutub selatan dengan kutub utara dia akan melekat. Sama juga konsep dalam cas negatif dan cas positif. Macam mana pula rambut tu boleh terangkat? Bila rambut cas positif, jadi dia rambut dengan rambut cas positif, jadi dia akan menolak. Sebab dia cas yang sama, dia akan menolak ke arah belon dan mencari cas negatif pada belon. Itu yang menyebabkan boleh melekat pada belon rambut dia. Okey, apa pula sebabnya dalam buku teks ni tiba-tiba terangkan konsep elektrostatik ni kan, sedangkan kita nak belajar elektroplating. Sebenarnya konsep elektrostatik ni ia menerangkan mengenai inilah cas-cas dalam elektrostatik ni, iaitu proses kita nak gerakkan cas elektrik untuk menghasilkan proses saduran. Nanti kita tengok. Okey, kaedah kemasan konsep elektroplating. Okey, elektroplating ataupun penyaduran ialah satu kaedah kemasan untuk membuat saduran pada permukaan logam. Saduran ni kata lainnya adalah salut. Contoh, cikgu nak salut satu sudu tu dengan emas. Sebab cikgu nak warna dia berkilat. Jadi cikgu kena lakukan proses elektroplating. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan untuk melakukan proses elektroplating, rujuk muka surat 37. Yang pertama adalah bar tembaga ataupun bahan yang hendak disadur lah. Kita nak, contoh kalau nak guna emas, kita kena guna bar emas. Kalau kita nak guna tembaga, kita guna bar tembaga. Okey, bahan yang menyaluti objek yang akan disadur. Yang kedua adalah wayar mengalirkan arus elektrik. Yang ketiga adalah sel voltan, punca kuasa elektrik. Itu dia bekalkan kuasa elektrik. Kita perlukan kuasa elektrik juga untuk menjalankan, untuk menggerakkan cas-cas tadi, cas-cas elektrostatik tadi.
Okey, yang keempat dan kelima cikgu satukan sekali dalam slide ni, iaitu bika dan elektrolit. Iaitu bika digunakan untuk menakung elektrolit yang merupakan larutan yang membenarkan arus elektrik mengalir. Okey, elektrolit ni apa? Apa yang tertulis kat situ, dia mengatakan membenarkan arus elektrik mengalir. Cikgu, boleh tak kita guna air? Sebab air pun alirkan arus elektrik. Sebenarnya tak boleh. Sebab nanti cikgu akan beritahu. Slide seterusnya. Okey, penerangan tentang electroplating. Macam yang cikgu cakap tadi, kenapa tak boleh kita gunakan air? Sebab cecair dalam ni, kalau kamu perasan dalam buku teks, dia berwarna biru kan? Okey, cecair tu bernama cuprum sulfat. Okey, jadi cuprum tu sebenarnya adalah nama saintifik bagi tembaga. Apa-apa yang kita gunakan sebagai bahan untuk menyalut sudu ataupun kunci, kita kena gunakan cecair yang sama dengan bahan ni. Tu yang konsep yang pertamanya adalah tembaga tu kita perlu jadikan anod. Macam mana kita nak tahu jadikan anod? Kita letak dia dekat bahagian bateri yang bercas positif. Okey, kita letak kat sini. Dan untuk kunci, kita jadikan dia sebagai katod ataupun letak dia di bahagian negatif. Okey, ingat cuprum sulfat, dia untuk ni lah, dia kena sama dengan bahagian anod ni, bahagian yang kita nak salut pada kunci ni. Kalau kita guna emas, cecair ni pun kita kena guna cecair yang berunsurkan emas. Emas, nama saintifik dia adalah aurum. Kamu carilah cecair yang nama dia aurum kalau kamu hendak lebih tahulah mengenai electroplating ni. Okay, jadi pada bahagian sini cikgu rasa tak ada apa-apa lagi. Okay, air sekali untuk tujuan electroplating. Pertama sekali, menjadikan logam kelihatan lebih menarik. Sebab daripada warna yang biasa, contoh kalau sudu besi, kita nak jadikan warna emas, kita salutkan dengan emas, dengan bukan dengan color tau. Ini mungkin kita boleh guna spray, tapi ini adalah dalam bahagian kemasan electroplating. Kita sadurkan dia dengan logam emas. Kedua adalah menjadikan logam lebih tahan karat. Kebiasaannya logam yang biasa, mungkin ada yang logam yang murah, dia akan cepat karat bila kita kenakan dengan air. Tapi bila kita salutkan dengan tembaga, dia akan buatkan ia lebih tahan lama. Okey, untuk langkah berjaga-jaga. Langkah berjaga-jaga ni sebenarnya semasa kita nak lakukan eksperimen ni ataupun amali ni, ada beberapa langkah yang kita boleh lakukan supaya eksperimen ni akan lebih menjadi lah. Yang pertama sekali adalah arus elektrik yang kecil dialirkan. Sebenarnya untuk bahagian ni, dia bergantung juga pada bahan yang kita gunakan untuk penyaduran ni. Contoh kalau tembaga, mungkin tembaga kena guna arus elektrik yang kecil. Ada juga bahan yang guna arus elektrik yang besar. Seperti dalam video tadi, kamu tengok kan, kamu dapat lihat yang dia sadurkan skru tu, tapi dia pakai bateri yang lebih besar. Tapi kat sini adalah arus elektrik, bukan voltan elektrik. Dia berbeza tu, kamu kena tahu. Yang kedua adalah tempoh masa penyaduran yang lama. Jadi kita sadur tu dalam tempoh masa yang lama lah. Sebab kalau kejap, kalau ambil masa yang sekejap, mungkin beberapa titik sahaja yang akan melekat pada sudu atau kunci atau bahan-bahan yang kita nak sadur tu. Yang ketiga adalah elektrolit yang cair. Sebenarnya dalam bahan kimia, contohnya dalam buku adalah cuprum sulfat, iaitu sebagai elektrolit. Dia ada kepekatan dia, macam air juga. Kalau kita bancuh air kan, contoh air bandung ada susu, mungkin kalau pekat kita tambah lagi susu kan, tambah lagi sirap, tu lagi pekat. Sama juga dengan cecair elektrolit ni, dia boleh jadi lagi pekat, boleh jadi lagi cair. Jadi kita kena gunakan elektrolit yang cair. Okey, yang keempat adalah bersihkan logam yang hendak disadur terlebih dahulu. Kita kena bersihkan.
Pastikan supaya kita tak nak lah kalau ada macam karat-karat kan. Dia akan mengganggu proses eksperimen lah, proses amali. Dan akhir sekali, logam yang disadur tu perlu dipusing perlahan-lahan semasa electroplating. Jadi kalau kita gunakan sudu tu, kita kena pusingkan perlahan-lahan, seperti yang dalam video tadi. Cikgu dah tunjukkan tadi kan. Dia nampak tak dia pusingkan skru tu perlahan-lahan. Sebenarnya untuk dia lebih ni lah, jadilah. Dia sebenarnya electroplating ni bergantung juga pada saiz bahan tu. Kalau kamu tengok skru tu, dia ambil masa sekejap. Satu sebab mungkin dia lajukan video. Satu sebab adalah saiz skru tu kecil saja. Okey, jadi sampai sini sajalah pembelajaran pada hari ini mengenai kemasan model 3D. Jadi cikgu harap kamu dapat sesuatu lah daripada pembelajaran hari ni. Okey, dalam perintah kawalan pergerakan ni, cikgu harap kamu semua mematuhi segala arahan daripada kerajaan. Jangan langgar, jangan duk nak lepak-lepak ke apa dengan kawan-kawan. Jaga diri dan jaga kesihatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.